Bab larangan bertungkat dengan tangan dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ahmad bin Hanbal berkata, seseorang duduk di dalam sembahyangnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk di dalam sembahyangnya dalam keadaan bertungkat dengan tangannya. Dalam nuskha yang lain, dengan dua tangannya, ini bertungkat dengan dua tangannya. Ibnu Shabbuyah berkata, Nabi SAW melarang seseorang bertungkat dengan tangannya di dalam sembahyang ataupun ketika bersembahyang. Ibnu Rafi' berkata, Nabi SAW melarang seseorang itu bersembahyang dengan bertungkat di atas tangannya. Dan dia menyebutkannya di dalam bab mengangkat kepala daripada sujud. Ibnu Abdul Malik berkata, Nabi SAW melarang seseorang bertungkat dengan dua tangannya apabila ia mahu bangun dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ismail bin Umayyah, beliau berkata, aku pernah bertanya Nafi' tentang seseorang yang bersembahyang dalam keadaan ataupun dengan mentashbihkan kedua tangannya. Qala, perawi berkata, yakni Nafi', Ibnu Umar berkata, tilka salatul maghdub alaihim, itulah sembahyang orang-orang yang dimurkai. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, bahawa beliau pernah melihat seorang lelaki bertelekan di atas tangannya yang kiri ataupun bertungkat dengan tangan kirinya ketika dia sedang duduk dalam sembahyang. Harun bin Zaid berkata, saqitan ada syiqqihil aisar, itu dengan bertungkat, dengan jatuh sebelah kiri dia ni, bahu sebelah kiri dia ni lebih rendah kedudukannya sebab dia bertungkat sebelah kiri. Thumma ittafaqa, kemudian kedua-dua perawi, iaitu Harun bin Zaid dan Muhammad bin Salamah, bersepakat. Hak selepas ni sepakat. Faqala lahu, lantas Ibnu Umar berkata kepada orang tadi, la tajlis hakadha, jangan kau duduk begini. Kerana begini, cara duduk begini ialah orang-orang yang akan diseksa nanti akan duduk begini. Babun fi takhfifil qu'ud, ini bab meringkaskan duduk. Meringkaskan duduk, yakni duduk sekejap. Duduk sekejap sangat. Sekejap sangat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Ubaidah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Nabi SAW pada ketika 2 rakaat yang pertama, ka'annahu 'ala ar-radf, seolah-olah baginda berada di atas batu panas. Qala, perawi berkata, ini Syu'bah, qulna hatta yaqum, dia terus berdiri. Qala, yani tok guru dia, yakni Sa'ad bin Ibrahim,
berkata hatta yaqum, terus berdiri dia. Babun fis salam, ini bab tentang salam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada, dengan beberapa sanad dia tu, daripada Abdullah, bahawa Nabi SAW selalu memberi salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya, sehingga kelihatan putih pipinya, sehingga dapat dilihat ataupun nampak putih pipinya. Dia memberi salam begini, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sebelah kiri. Qala Abu Daud berkata, ini ialah lafaz hadis Sufyan. Hadis Israel tidak mentafsirkannya. Abu Daud berkata, Zuhair meriwayatkan hadis ini daripada Abi Ishaq, dan Yahya bin Adam daripada Israel, daripada Ishaq, daripada Abdurrahman bin Al-Aswad, daripada ayahnya, dan Alqamah daripada Abdullah. Abu Daud berkata, Syu'bah menafikan, menolak, tidak mahu menerima hadis ini, iaitu hadis Abi Ishaq. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, yakni daripada Alqamah bin Wa'il, daripada ayahnya, yakni Wa'il bin Hujr. Beliau berkata, aku pernah bersembahyang bersama Nabi SAW. Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kirinya Assalamualaikum warahmatullah sekatu, dalam satu nuskah. Dalam nuskah yang lain ada tambahan wabarakatuh juga, seperti yang pertama. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, kami apabila bersembahyang di belakang Rasulullah SAW, dulu kami apabila bersembahyang di belakang Rasulullah, dan seseorang daripada kami mahu memberi salam, dia mengisyaratkan dengan tangannya ke sebelah kanan, dan ke sebelah kiri angkat tangan. Bila Nabi SAW selesai mengerjakan sembahyang, baginda bersabda, apa hal kamu mengisyaratkan dengan tangan kamu? Ataupun kenapa seseorang daripada kamu mengisyaratkan dengan tangannya, seolah-olahnya tangan itu ekor kuda yang liar, ataupun macam tangannya itu macam ekor kuda yang liar, hanya memadai kepada kamu? Ataupun baginda bersabda, tidakkah memadai kepada kamu berbuat, yaqul di sini bukan makna berkata, tetapi berbuat begini. Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya, yusallimu ala akhihi, dia memberi salam kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Kemudian dengan syarat satu lagi, serupa tadi juga di atasnya, dan maknanya pun sama, cuma lafaz dia berbeza sedikit. Dia kata, ama yakfi, tidakkah cukup kepada kamu, seseorang kamu ataupun seseorang dari mereka, gitu, meletak tangannya di atas pahanya, kemudian memberi salam kepada saudaranya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah masuk menemui kami. Pada ketika itu orang-orang mengangkat tangan-tangan mereka. Zuhair berkata, aku rasa dia berkata di dalam sembahyang, yakni perawi di atasnya,
ini A'mash, dalam sembahyang. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, kenapa aku nampak kamu mengangkat tangan kamu macam ekor kuda yang liar? Diamlah kamu, tenanglah kamu dalam sembahyang. Babur raddi 'alal imam, ini bab membalas salam kepada imam. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Samurah, beliau berkata Nabi SAW menyuruh kami membalas salam imam dan menyuruh juga kami berkasih-kasihan. Dan yang ketiganya, sebahagian daripada kami memberi salam kepada sebahagian yang lain. Itulah beberapa bab kita baca malam ini. Kita tengok semula. Itu larangan yang pertamanya, larangan bertungkat dengan tangan dalam sembahyang. Kita terjemah ni adalah mengikut orang panggil mazhab, selera ataupun kehendak Imam Abu Dawud. Sebab kalau Imam Malik dia tidak akan terjemah lagu tu. Dia tidak akan terjemah lagu tu. Hadis-hadis ni dia tidak akan terjemah begitu. Dia akan terjemah gini. Ini bab larangan memegang tangan di dalam sembahyang. Ataupun bergantung pada tangan dalam sembahyang. Itu dia akan terjemah begitu. Tak apalah, kita pergi dulu. Jadi Imam Abu Dawud ini ambil daripada beberapa orang tu guru dia hadis ni. Yang pertama Ahmad bin Hanbal, yang kedua Ahmad bin Muhammad bin Shabbuyah ataupun Shabwaih, dua. Yang ketiga Muhammad bin Rafi', yang keempat Muhammad bin Abdul Malik Al-Ghazal. Ni 4 orang. Keempat-empat mereka ini ambil daripada Abdul Razak. Abdul Razak ambil daripada Ma'mar dan seterusnya lah, ke atas itu. Jadi 4 orang. Hak di atas tu sanadnya serupa. Bawah ni ada 4 orang. Tok guru dia. Lepas pada Abdul Razak tu, di atas tu serupa lah. Riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi SAW larang. Sekat larang tu serupa berlaku lafaz dia. Lepas pada tu beza. Tok guru ni kata lagu ni lafaz, tok guru ni kata lagu ni, tok guru ni kata lagu ni. Mana dia ingat belakang. Dia ingat belakang tok guru ni lafaz lagu ni, hak selepas larang lagu ni. Dia kata Ahmad bin Hanbal berkata Nabi SAW larang, naha an yajlis ar-rajul fi as-salah wa huwa mu'tamidun ala yadihi. Hak tu lagu tu lafaz dia. Nabi SAW melarang seseorang duduk dalam sembahyang dengan bertungkat dengan tangannya. Gitu. Ibnu Shabbuyah berkata naha tadi tu serupa sekatu tu. Naha dia tambah an ya'tamida ar-rajul ala yadihi fi salat. Beza tu dengan tadi dari segi susunannya, walaupun dari segi maknanya sama. Tadi wa huwa mu'tamidun ala yadihi, innaha an ya'tamida ar-rajul ala yadihi fi salah. Supalah sama-sama dalam semaya tu. Maksud dia sama, makna dia sama, lafaz dia tidak sama. Tadi kita sudah terjemah dah. Ibnu Rafi' berkata, yakni Muhammad bin Rafi', naha tu supa berlaku. An yusalli ar-rajul. Nabi SAW melarang seseorang bersembahyang dengan dalam keadaan bertungkat dengan tangannya. Wa huwa mu'tamidun ala yadi. Sekat wa huwa mu'tamidun ala yadi itu serupa dengan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad tu serupa tu. Tapi hak awal dia tu tidak serupa. Dan dia sebut, Muhammad bin Rafi' ni sebut dalam bab mana? Hak larang ni.
iaitu dalam bab apabila seseorang yang sembahyang tu mengangkat kepala daripada sujud. Mana dia tidak tongkat dengan tangan dia. Bila angkat kepala daripada sujud tu terus bangun. Tidak kata tongkat atas lutut ke, tongkat atas lantai ke, tak. Terus bangun gitu. Dalam bab tu situ saja, bukan di lain. Situ. Ni Ibnu Rafi'. Ibnu Abdul Malik pula berkata dalam riwayatnya, naha an ya'tamida ar-rajul ala yadayhi idza nahadha fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu bertongkat dengan dua tangannya, walaupun ada dalam satu nuskah yang lain bertongkat dengan tangannya saja. Tidak dua dah, tangannya saja. Idza nahadha fi shalah, bila dia nak bangun dalam sembahyang. Bila nak bangun dalam sembahyang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seseorang itu bertongkat dengan tangan dia. Jadi hak ni dia sebut bila nak bangun dalam sembahyang, bukan pada ketika lain. Tak ada sebut. Hak ni jelas sebut pada ketika nak bangun dalam sembahyang. Hak tadi pada ketika angkat kepala daripada sujud. Gitu. Walaupun dari segi secara umumnya makna dia tu lebih kurang lah. Jadi larangan ini. Larangan ini maksud bertongkat lagu mana? Apakah yang dimaksudkan dengan i'timad? I'timad di sini. Jadi itu ada beberapa pendapat itu. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Ahmad itu secara mutlak disebutkan larangan daripada bertongkat tu secara mutlak. Tak sebut pada ketika mana Imam Ahmad. Cuma dalam sembahyang tak kira lah ketika duduk ke, tahta syahud tu ke, tahiyat tu ke, ataupun antara dua sujud ke, ataupun pada ketika duduk sebelum nak bangun tu ke, tak ada sebut. Maknanya umum lah, mutlak. Gitu. Dan bertongkat tu tak ada pula ayat lagu mana. Dengan tangan. Tangan ni kalau dua belah pun tangan juga, sebelah pun tangan juga, jari pun tangan juga. Tak ada sebut. Alik kiri alik kanan tak ada sebut. Tak kira lah, maknanya mutlak juga. Maknanya asal nama bertongkat tak boleh. Gitu. Jadi bertongkat ni bertongkat atas ke dia? Hak tak boleh ni. Atas lantai ke atau atas pohon? Ada yang mengatakan atas lantai saja tak boleh bertongkat pada ketika nak bangun. Tapi kalau atas pohon, atas lutut ni, kita nak bangun itu tak termasuk. Dia kata, ada yang mengatakan semua tak boleh. Situ khilaf tu. Jadi Nabi SAW larang tongkat ni, hak jelasnya boleh dikatakan semua terima. Semua terima hak ni, iaitu pada ketika duduk antara dua sujud, ataupun pada ketika duduk tahiyat itu, seseorang dia tidak letak tangan dia tu di atas paha dia ni, tapi dia bertongkat gini. Dua belah ke tongkat atas lantai, ataupun sebelah kali kiri saja, kali kanan saja. Hak tu semua kata tak boleh. Tak boleh. Kalau tidak uzur lah. Kalau uzur sangat boleh jadi rebah, itu lain cerita. Ni saja-sajalah untuk rehat ke untuk apakah, itu tak boleh. Tak boleh. Itu boleh dikatakan semua sepakat mengatakan tak boleh. Lepas pada tu ada beza tadilah. Maksud i'timad tadi, hak ni kata tekan pada ketika nak bangun tu, tekan di atas lantai atau tekan di atas lutut. Tadi khilaf tu sudah ada dah. Kita sebut. Tapi ada yang mengatakan hak tu tidak termasuk khilaf. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan pada ketika nak bangun boleh tekan atas lutut ni, atas pohon ni, dekat lutut tu. Boleh, tak termasuk dalam larangan ni. Imam Syafi'i pula kata tidak termasuk pada ketika nak bangun tu tekan atas lantai, atas tanah. Tak apa, hak tu tak apa. Hak tak boleh ni, sebab kita kata tak adil tu lah. Pada ketika tahiyat ataupun pada ketika antara dua sujud tu, tekan tangan gini atas lantai gini. Bukan dengan maksud nak bangun.
Sebagai rehat lah kita kata. Sebagai rehat. Dua belah ke? Itu tak boleh. Maksud dia nya. Adapun Imam Malik, dia kata hak ni cerita lain, kata dia. Sebab dia pegang dengan irsal kan. Dalam semaya ni tak boleh pegang tangan gini. Dia kena lepas tangan gini. Betul gini. Dia kata Nabi SAW larang di sini. Dalam semaya ni maksudnya pegang tangan. Iktimad tu dengan maksud pegang tangan. Tampung tangan kok mana-mana pun. Gunakan tangan dengan maksud memegang sesuatu. Itu maksud iktimad, kata dia. Termasuklah hak ni, pegang ni tak boleh. Sebab hak ni mana menggunakan tangan untuk menahan sesuatu atau menekan sesuatu. Tekan tangan ni termasuk juga, kata dia. Ya dia kata tak boleh tu pegang gini, tak molek lah. Bukan makna sampai batas maya di sisi dia, tidaklah sampai gitu. Tapi maknanya bagi dia tidak molek lah. Hak lebih moleknya luruskan tangan. Baru ni kita sudah bincang dah pada ketika pegang tangan tu kan, pada ketika qiyam itu. Apa yang Imam Malik tak say pegang mana-mana tu, dia kata sebab kalau kita tengok hadis ni tak tetap. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni kata pegang sini, hak ni kata pegang atas ni, hak ni kata pegang atas ni, macam-macam. Jadi hak asalnya pegang ke tidak? Tak, balik pada asal, kata dia. Apalagi ada hadis ni. Hadis. Dia pegang ni. Cuma dia faham cara dia lah. Jadi itu masing-masing mereka semua adalah mujtahid. Dia boleh. Dan dia faham tu dari segi bahasa masih lagi ada jalan dia. Masih lagi ada jalannya. Ada keharusannya. Gitulah. Tetapi semua mengatakan hak sebab tadi, kalau tekan sebab tadi, itu tak boleh. Itu tak boleh. Apa ni? Ada juga yang mengatakan hak ni hak akhir ni, terutamanya Ibnu Abdul Malik ni, Nabi SAW melarang seseorang itu bertungkat dengan kedua tangannya bila nak bangun. Tungkat tu, kata dia, tungkat atas lantai. Kalau atas lutut ni, atas paha ni tak apa, kata dia. Itu masing-masing lah. Masing-masing. Jadi kesimpulannya lah kita kata boleh pakai belakang. Sebenarnya boleh pakai belakang. Cuma tak boleh tadi, tak boleh lah. Tak boleh tu duduk gitu, ataupun duduk pada antara dua sujud, ataupun duduk pada ketika tahiyat tu duduk, gitu tak boleh lah. Hak dari segi pada ketika nak bangun saat ni, jadi tekan atas lutut pun tak apa, tekan atas lantai pun tak apa. Jadi sebab apa? Sebab hak ni dalam keadaan orang yang perlu kan kepada tekan hak tu, jadi mudah. Kalau dia tubuh besar, misalnya kita kata gemuk sangat, mungkin susah nak bangun selalu. Apalagi memang ada pun dalam hadis Nabi SAW tekan pun ada. Tekan atas lutut pun ada. Tekan atas lantai itu pun ada juga. Lagi boleh lah. Jadi ulama-ulama kata tak boleh tu pun, tu hadis tu ada tu. Mereka kata itu dalam keadaan Nabi telah pada ketika dia uzur, dia kata. Maknanya kalau uzur boleh lah, kalau ada sebab. Dan kalau tidak buat gitu sampai hilang khusyuk, sakit ke lagu mana ke, payah ke, hak tu tidak lebih utama nak jaga. Lebih utama jaga khusyuk tu lagi daripada hak ni. Jadi kita boleh pakai belakang ni hak ni. Tak jadi masalah. Dan orang yang mengatakan tidak boleh tekan tadi, tekan atas lutut ke, hak lebih moleknya, semua kata lebih molek kalau tak ada iktibar. Sebab apa? Takut terkena hadis ni lah. Takut hadis ni maksud tu. Jadi hak lebih moleknya tidak. Tapi nak boleh tidak ni dia kena gagah benar. Sebab dalam sembahyang ni dia hak lebih moleknya menampakkan kegagahan.
kesehatan, kesegaran itu, kecergasan. Bukan lembab, sakit, nampak sakit, bukan. Nampak uzur. Kalau tidak uzur lah, jangan menampakkan begitu. Hak tu lebih molek. Semua pun kalau kita tengok dalam sembahyang ni gitu. Jadi dalam banyak-banyak ni hak paling molek, hak tidak ada iktimat mana-mana lah. Kalau bangun tu, bangun tu gitu, dengan tidak tekan mana-mana. Hak tu kalau boleh lah, lebih molek. Semua kata lagu tu. Semua kata lagu tu. Tapi kalau kita tu ada masalah, kita berasa lebih baik bagi kita buat gini, tak apalah. Gitu. Boleh pakai belakang. Jadi Imam Abu Daud ini dia bagi tajuk ni larangan i'timad. Jadi larangan ini larangan setara mana? Bagi hak kata tak boleh langsung, dia kata larangan ni dengan makna haram. Nabi tak bui, tak boleh lagu tu. Bagi hak kata larangan ini dengan makna tidak molek saja, maka ada khilaf di situ. Khilaf. Lepas tu larangan ini lagu mana, di mana, situ pun juga ada khilaf. Jadi Imam Abu Daud dia bagi hadis dia nak isyarat kepada khilaf di antara ulama itulah tentang i'timad ataupun menggunakan tangan dalam sembahyang tadi. Gitulah. Dalam syarah itu pun disebutkan begitu juga. Misalnya dalam Bukhari ada sebut, dalam syarah disebutnya riwayat Ayyub As-Sakhtiyani daripada Abi Qilabah, ini Nabi SAW bila mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua, dia duduk dan dia bertengkak di atas lantai, di atas tanah. Lepas tu baru dia bangun. Mana ada Nabi sendiri buat. Jadi orang yang tak seterima tu, dia kata larang ni mana dalam keadaan tidak ada sebab lah, boleh kalau tidak tekan gitu. Dan mereka kata hak ni pada ketika Nabi SAW uzur. Bukan Nabi SAW saja buat tekan gitu, tekan gini ni pada ketika nak bangun tu. Sahabat-sahabat pun ramai juga yang buat, menunjukkan boleh. Tapi seboleh-bolehnya tak usah banyak sangat lah. Kalau boleh tak tekan, lebih molek. Lebih molek. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis ni kan, hak ni gini, kita kena fikir orang ni macam-macam. Baru kita terbuka. Kadang-kadang kita ambil tu saja. Sedangkan hadis hak lain ada juga. Kita tak ambil kira dah. Orang lain. Misalnya cara duduk tu. Kalau mazhab Hanafi, dia ambil kira dari segi hadis. Hadis yang menunjukkan tahiyat awal, tahiyat akhir pada ketika duduk tu duduk supaya tahiyat awal. Kalau mazhab Syafi'i, kedua-dua. Malik pula dia kata kedua-dua duduk tu supaya tahiyat akhir. Syafi'i tawarruk. Hak ni pula kata gini, hak ni pula kata gini. Dia ambil tu hadis, sesuatu hadis, dia tengok dalam hadis ni gini. Hak paling baiknya kita kata pakai semua. Ini untuk orang yang tak serupa. Mungkin dia tidak selesa kalau duduk supaya tahiyat awal pada kedua-duanya. Mungkin dia lebih selesa, ada keadaan-keadaan dia lebih sedap, lebih khusyuk sekiranya dia duduk seperti tahiyat akhir. Asalnya gitu. Tetapi masing-masing ambil sebagai suatu ketetapan. Jadi sesoalnya orang dia, tapi kenyataannya, sebab tu kita kata kenyataannya orang mana-mana pun kalau dia uzur, dia tidak akan dapat duduk cara dia tu juga. Dia kena ikut cara lain juga. Kan senang kalau kita kata ambil daripada awal lagi. Semua ni Nabi tunjuk kepada kita untuk memudahkan umat dia. Sebab orang ni macam-macam keadaannya. Boleh jadi sakit orak, boleh jadi sakit kaki, macam-macam. Jadi boleh buat belakang kat mana-mana pun. Tak apa. Asalkan ada dalam mazhab tu yang diterima oleh ulama-ulama, kita nak duduk lagu mana kita selesa, duduklah lagu tu boleh. Dan kena ambil kira juga. Misalnya pada anak nampak, kalau semaya berjemaah lebih molek duduk cara Hanafi tu kalau boleh. Kalau boleh. Sebab apa? Dia tidak makan ruang.
Dan tidak mengganggu orang lain sebelah. Tidak mengganggu orang lain. Dan dia boleh duduk rapat, tidak jadi renggang. Dan kalau kita tengok Nabi SAW memang dia nak tu hak rapat-rapat tu. Rapat-rapat. Dia lebih sesuai tu. Adapun hak Imam Ahmad pula, dia kata kalau hak sembahyang 4 rakaat, hak tahiyat akhir tu, tahiyat awal duduk seperti tahiyat awal Syafi'i lah. Tahiyat akhir tu seperti Syafi'i. Tapi kalau hak 2 rakaat, dia kata walaupun tahiyat akhir 2 rakaat tu maknanya hak duduk yang pertama tu hak akhir dah lah. Tu duduk seperti tahiyat awal juga dia. Mana sebagai satu ketetapan gitu. Padahalnya kita kata ni sebenarnya boleh, mana-mana pun boleh. Kalau kita kata nak melihara jemaah saat ni, pada ketika subuh pun ramah apa tu lah, pada ketika 4 rakaat pun ramah apa tu lah, nak keselesaan juga. Tidak kata pada ketika subuh tu saja. Mana mereka tidak tengok dari sudut keperluan saat ni, keadaan tu. Hanya tengok dari sudut ni hadis ni, dia terjehkan hadis ni, gitu. Padahal kalau kita ambil guna semua tu boleh, tak jadi masalah. Supaya juga kalau kita kata, kalau orang Hanafi, cara dia duduk sebab apa? Sebab dia ni dekat-dekat wajib nak sembahyang Jumaat. Nak sabarlah dia jaga sangat. Dia jaga sangat. Banyak perkara dah, kaki tak boleh buka luas sangat. Sebab kalau buka luas sangat dia jadi renggang, tidak molek. Dia sepi. Lepas tu tangan ni pun gini. Jangan gitu. Sebab dia akan mengganggu makan ruang, akan kena orang. Begitulah juga pada ketika rokok, dia tidak buka. Dia begitu sikit. Begitu juga pada ketika sujud, dia tidak buka. Gini. Hak buka tu, dia kata kalau ketika maya seorang tu imam molek. Tapi kalau hak jemaah ramai-ramai ni tak molek buka. Dia buat ikut tu. Sebab apa nak jaga jemaah ni? Kalau buka gini kan, tak kena kaya kena orang. Kena siku. Mengganggu. Jadi itu cara dia. Jadi kalau kita ambil kira untuk jemaah gapo tu, kalau boleh, molek sebenarnya duduk seperti ayat awal tu, supaya lebih rapat dan tidak mengganggu, kena hujung kaki tu kepada orang lain. Molek dari segitu. Kalau ambil kira tu lah. Tetapi kalau kita selesa, hak mana? Itu cara ahli hadis lagu tu. Dia tidak terikat dengan ni kita kena pakai hak ni, hak Malik saja. Tetap lagu ni. Dan dia tidak lagu tu. Dia tengok keadaan. Keadaan lagu mana? Menghendaki lagu mana? Hak mana lebih sesuai di sini? Misalnya kalau dalam bab jemaah saat ni, hak mana lebih sesuai? Hak Hanafi kata gini, kau tutup kau tangan tu kau buka. Hak mana lebih sesuai? Dia akan ambil tu hak lebih sesuai dengan jemaah. Gitu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada buat berlaku. Dan dia hak ni hasil ijtihad ni, mana dia tengok hak mana molek dari sudut ni, dia ambil kira berlaku. Jadi kalau kita ambil, tetap ada kebaikannya. Pada adanya hak molek gitulah. Ni kalau kita kata macam ni dia sebut ni, jalsah istirahah. Sebelum bangun tu kan, dia ada duduk dulu. Sebentar dah. Duduk dulu. Lepas tu baru bangun. Tahiyat awal, bukan. Rakaat yang pertama tu, bila bangun daripada sujud yang kedua, duduk dulu sebentar. Orang panggil jalsah istirahah. Syafi'i dia pegang tu. Begitu juga pada rakaat yang ketiga, bila nak bangun diri, dia ada jalsah istirahah. Orang Hanafi, orang Ahmad tak seterima. Apa jalsah istirahah? Dia kata, apa ada jalsah istirahat? Kita tengok banyak hadis tak ada pun. Orang Syafi'i, dia kata ada dalam hadis. Ada betul lah, tapi hak kebanyakan tak ada. Nabi SAW dia buat gitu tu pasal dia uzur. Dia tua, berat tubuh dia. Kita ni kata dia, hak tak ada apa-apa duduknya. Dia buat pergi situ. Jadi hak semolek, yang molek belakang tu, hak Syafi'i pun molek. Kalau orang tu uzur misalnya, tua, sakit orang, molek tu pakai hak tu.
duduk dulu, jalsa istirahat, lepas tu baru bangun. Barulah tidak kata bekah tak tu kalu, jetak tak tu kalu. Kalau tidak, ya orang sakit orang ni jangan payah. Jadi kalau kita ambil hak Syafi'i tu bagus. Dan orang-orang ikut Syafi'i tu pun tidak semestinya dia ikut semua. Tidak semestinya ikut semua. Misalnya kalau dia tu tak ada apa sebab, segar mega, duduk ke dia, bangun selalulah. Bangun selalulah, tak payah terikat tu. Ni kita tak uzurkan satu pun kita duduk juga begitu. Sedangkan orang lain bantah. Orang lain bantah. Kalau ada hadis, itu pada ketika dia uzur. Kamu tidak uzur, duduk ke dia. Dia kata. Sebab itulah kalau kita gabung semua mazhab ni, banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Tosah kita kemah pegang sosok tu. Sebab kalau sosok lah pasal ni lah, tak ada logiknya. Untuk apa rehat situ? Nabi tu ada banyak hadis hak tidak rehat tu, tak ada jalsa istirahat tu, kita nak kan pakai ambil so tu, tak tengok kepada sebab latar belakang dia. Itu tak sesuai. Sedangkan hadis ni maknanya sesuatu yang boleh berkembang. Boleh kita tengok dari segi logik dia, latar belakang dia ada. Bukan semata-mata gitu je, tanpa sebab gitu. Itu bendanya penting. Apabila kita belajar hadis ni, tengok semua tu. Dan kita ambil munasabah. Ada logiknya. Tidak kata semata-mata tu gitu. Tidak gitu. Yang kedua, hadis yang keduanya, Ismail bin Umayyah dia kata, saya pernah tanya Nafi' tentang seorang yang bersembahyang dengan mentasbihkan dua tangannya. Tasbih lagu mana? Apa ni? Ni. Memasukkan jari hak ni ke dalam gitu. Gitu. Gini kah? Gini kah suka kurang ataupun gini? Tak boleh. Dalam sembahyang. Ketika mana? Tak kira lah ketika mana-mana. Tak ada dalam sembahyang satu ketika yang boleh buat lagu ni. Boleh buat lagu ni. Adapun hak tasbih yang dibuat oleh Ibnu Mas'ud, dia buat gini. Hak tu pada ketika rakaat tu dia letak celah paha. Gini. Dia tidak letak atas lutut tangan dia. Walaupun banyak juga riwayat daripada dia buat seperti orang ramai juga, letak atas lutut. Tapi kadang-kadang dia ada buat, dia letak celah paha. Dia bukan gini. Letak celah paha. Pasal apa? Pasal hak ni hak dia belajar dengan Nabi SAW sendiri. Itu dia. Itu tasbih. Itu pun satu bentuk tasbih juga. Jadi hak tasbih tak boleh ni pada ketika duduk misalnya antara dua sujud, kita buat gitu. Tidak letak atas lutut. Pada ketika rakaat misalnya gitu juga. Pada ketika tahiyat kita duduk gitu, tidak letak atas lutut ni, atas paha ni, tidak. Itu hak yang dilarang. Ataupun pada ketika qiyam tu kita tidak letak gini, tapi kita buat gini. Gini kau ikutlah, asalkan ni. Itu orang panggil tasbih. Ibnu Umar berkata, itulah sembahyang al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Maksud orang-orang yang dimurkai di sini ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ketika beribadat lagu tu, dia buat lagu tu. Jadi apa yang Nabi SAW larang ni buat gini? Apa? Yang dia larang. Jadi kita nak tengok sebab. Satunya sebab dia kata serupa dengan Yahudi. Nabi SAW memang tak boleh serupa dengan Yahudi. Bukan Yahudi saja, maknanya orang-orang yang perjuangan dia, cara hidup dia, falsafah hidup dia, maknanya tak molek lah. Kita tak molek, tak bagus kita menyerupai mereka. Itu satu. Yang kedua, dia kata serupa dengan syaitan. Ada juga ulama mengatakan buat gini serupa dengan syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaitan suruh buat lagu tu. Maknanya bila Nabi larang, kita buat juga, syaitan suruh. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Ini menunjukkan bercelaru ataupun sesok. Orang Arab kalau dia nak menggambarkan kekacauan ataupun huru-hara, dia akan buat maknanya huru-hara lah. Tidak tenang, keadaan tidak tenang. Begitu. Jadi seseolahnya ini menggambarkan keadaan hidup dia tu bercelaru. Hak ni masuk dalam hak ni, masuk dalam hak ni. Tidak molek lah. Jadi itulah sebab-sebabnya. Jadi dalam semaya tak moleklah kita buat sesuatu yang menunjukkan tak baiklah, perkara yang tidak baik. Tak baik tu kerana menyerupai orang Yahudi, kau menyerupai syaitan, kau ataupun menggambarkan, mengisyaratkan kepada kucak kacir ataupun bercelaru, tak moleklah begitu. Jadi ada yang mengatakan buat gini ni sampai ke peringkat haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi hak moleknya dak lah. Hak moleknya dak. Kau mana-mana pun dak tu. Kalau hak kata makruh pun, maknanya kalau tak buat lagi molek. Dia kata buat tu tak molek lah. Tapi hak ni tasbih ni, kalau kita tengok bukan dalam semaya saja, dalam hadis yang dilarang. Bahkan ketika nak pergi ke masjid, ketika berjalan pun tak molek juga buat gitu. Ketika berjalan tak molek juga buat gitu. Berjalan nak pergi ke masjid ataupun dalam masjid buat gitu, tak molek juga. Tak molek juga. Sebab apa? Sebab dia kira nak pergi ke masjid ni, nak pergi tempat perpaduan, tempat kejayaan, tempat kebaikan. Tiba-tiba kita mengisyaratkan sesuatu yang tidak berjaya lah, gagal ataupun huru-hara, kacau bila. Tak boleh. Begitu juga kalau duduk dalam masjid. Masjid tu tempat yang tenang, tempat yang damai, tempat yang perpaduan, bukan tempat balah, celaru. Jadi kita buat sesuatu yang menampakkan celaru, tak boleh. Jangan menampakkan dengan apa cara sekalipun suasana tidak baik itu dalam masjid. Bahkan gerak-geri kita, perbuatan kita biar nampak perpaduan. Sebab itulah dilarang. Dalam hadis ada disebut, bukan dalam semaya saja, tapi dalam masjid dan juga dalam perjalanan nak pergi semaya, tak boleh juga. Itulah. Lepas tu lagi riwayat yang ketiga ni lebih jelas menunjukkan bahawa hak maksud bertungkak dengan tangan yang dilarang itu lagu mana. Lagu mana dengan terang boleh kita faham di sini. Dan hak ni boleh katakan semua terima, memang tak boleh duduk lagu ni. Iaitu Nafi' beriwayatkan daripada Ibnu Umar pernah tengok satu orang duduk tekan dengan tangan kiri dia pada ketika dia duduk tengah sembahyang. Ketika duduk tu dia tekan. Jadi maknanya bahu kiri ni lebih rendah daripada bahu kanan. Gitu. Tungkat atas lantai lah. Itu. Jadi hak tadi pun, hak kata Nabi SAW larang tungkat dengan tangan itu pun, inilah maksudnya. Hak lebih tepat, paling tepat. Paling tepat. Sebab apa? Ada hadis ini, ada asar ini daripada Ibnu Umar. Lepas pada tu wa huwa qa'idun fi shalah wa qala Harun bin Zaid saqitan, dengan jatuh bahu kiri dia, maknanya lebih rendah lah keadaan bahu kiri bila dia ada bertungkat dengan tangan kiri tu. Kemudian kedua-dua perawi ni, sebab dua orang perawi ni, iaitu Harun bin Zaid yang itu guru Imam Abu Daud, dan seorang lagi iaitu Muhammad bin Salamah. Sebab dia ada dua, Imam Abu Daud ambil daripada dua orang itu guru dia. Haddatsana Harun bin Zaid ibni Abi Zarqa qala haddatsana Abi ha itu maknanya sanad lain dah lah. Qala wa haddatsana Muhammad bin Salamah.
Jadi hak tadi itu gitulah. Lepas pada tu mereka berdua sepakat. Mana hak tadi itu lafaz tadi tidak sepakat tu, hak tadi. Lepas pada ni baru sepakat. Kedua-dua perawi. Hak sepakatnya kepada dia, iaitu Ibnu Umar berkata kepada orang yang duduk lagu tadi itu, jangan duduk lagu ni, dia kata. Kerana hak duduk lagu ni cara duduk orang yang diseksa dalam neraka. Duduk lagu ni. Itu cara orang dalam neraka. Kira-kiranya cara dia nak mendapat rehat lah. Dia duduk gitu, orang yang diseksa dalam neraka. Jadi ada dua perkara di sini, pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Yang pertamanya orang duduk dalam neraka tu salah satu cara dia gitu. Dulu dalam hadis dulu kita tengok dia cekok pinggang. Itu salah satu cara juga. Hak ni kalau pada ketika duduk cekok pinggang tu berdiri. Hak ni pada ketika duduk dia duduk lagi. Itu yang pertama pengajarannya. Maknanya sahabat-sahabat dapat tahu juga daripada Nabi SAW mana gambaran ataupun cara orang dalam neraka ni lagu mana. Dan dia tahu ni benda-benda lagu ni, walaupun dia tidak kata Nabi royak dia. Mengikut ilmu hadis ni orang panggil hadis ini walaupun mauquf, tapi mauquf fi hukmil marfu'. Maknanya kira-kiranya tentu Nabi royak di lagu ni. Kalau tidak dia bukan boleh ijtihad benda dalam neraka, bukan boleh fikir orang dalam neraka dia duduk lagu ni. Bila dia royak, walaupun dia tak royak Nabi kata lagu ni, mesti dia tahu daripada Nabi. Sebab sumber bagi sahabat-sahabat ni kalau perkara gaib ni tak ada lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga ialah kalau kita tengok dalam sembahyang ni daripada dulu lagi sudah disebut dah, iaitu gambaran sembahyang ni, cara berdiri, cara duduk, cara rokok, gapo pun, dia tidak ada serupa dengan cara duduk ahli neraka. Cara ahli neraka tak boleh. Itu salah satu sifat sembahyang. Hak sembahyang yang diajarkan kepada kita ni serupa dengan malaikat adalah. Malaikat rokok saja, sujud saja. Itu ada. Tapi serupa dengan syaitan, tak ada. Tak boleh. Serupa dengan binatang, tak boleh. Misalnya ayam patut. Sebab tu dia larang. Sujud itu supaya ayam patut. Mana cepat. Tak boleh. Serupa dengan orang-orang yang sombong, tak boleh. Serupa dengan orang dalam neraka, salah satunya. Ini asas dia. Ini asas dia. Maknanya sembahyang kita tu apa pun, di mana-mana bahagian pun kalau kita perhati tak ada menyerupai dengan yang tersebut tadi, tak ada. Ataupun satu lagi menunjukkan malas. Menunjukkan malas. Dia tak boleh lagu tu. Dengan sebab itu tak boleh. Tukak gini ke, ataupun lagu-lagu lain lagi, sandar ke, di tiang ke, tak boleh. Supaya orang nak tak buat kerja lah, nak rehat. Gitu tak boleh. Itu memang perkara-perkara ini memang ada di dalam sembahyang. Jadi unsur-unsur kecergasan itu, kalau nampak lembab, nampak letih, serupa dengan ni yang kita sebut tadi, memang itu tak boleh. Dan asasnya ada di dalam hadis. Kalau hak ni hak serupa dengan ahli neraka ni, hak ni lah. Sebab tu dia kata ya tak boleh duduk lagu ni. Ni cara ahli neraka duduk. Ini bab takhfif qu'ud. Yang ni duduk semeta. Duduk semeta. Duduk semeta sangat. Duduk mana ni? Duduk semeta ni maksudnya di sini dalam hadis ni. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa riwayat daripada Abi Ubaidah daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua rakaat yang pertama. Dua rakaat yang pertama ni ada dua makna. Maknanya kalau sembahyang 4 rakaat. Rakaat yang pertama. Rakaat yang ketiga, itulah dua rakaat yang pertama.
Itu maksud 2 rakaat yang pertama daripada semaya tu. Yang pertama rakaat yang pertama, yang kedua tu rakaat yang kedua adalah. Rakaat yang ketiga tu yang pertama juga. Rakaat yang keempat tu yang kedua adalah, tidak yang pertama. Jadi duduk dalam 2 rakaat yang pertama, yakni kalau semaya 4 rakaat tu, iaitu rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Maknanya Nabi SAW bila dia bangun daripada sujud yang kedua, dia tidak duduk, selalu bangun cepat. Gitu, cepat. Oleh kerana cepat itulah dikatakan serupa di atas batu. Serupa di atas batu. Batu panah. Sebab kalau batu panah nak duduk lama lagu mana? Maknanya cepat, segera dia bangun. Itu satu. Tapi hak ni tidak berapa diperkenan lah oleh kebanyakan ulama, walaupun ada yang berpendapat begitu. Itu satu. Yang kedua, maksud 2 rakaat yang pertama ini ialah duduk yang pertama, yakni tahiyat awal. Pada ketika tahiyat awal, itu maksudnya. Yakni duduk pada 2 rakaat yang pertama. Duduk pada 2 rakaat yang pertama mana? Pada rakaat yang kedua itulah. Itu. Kalau duduk pada 2 rakaat yang kedua, yang akhir, tu duduk tahiyat akhir tu. Hak ni duduk pada tahiyat mula-mula, yakni pada rakaat yang kedua. Itu maksudnya. Kebanyakan ulama faham gitu. Dan hak ni hak lebih tepat berbanding dengan yang pertama tadi. Maknanya dia duduk pada tahiyat awal itu tidak lama, sebentar. Sebentar tu seperti duduk di atas batu panas. Bukan tak duduk. Kalau kita kata rakaat yang pertama tadi memang tak duduk langsung. Tak duduk langsung. Kalau kita kata jalsah istirahah pun tidak. Jalsah istirahah pun tidak makna gitu. Hak ni maksudnya rakaat yang kedua, yang ni duduk tahiyat. Sebab apa ringkas? Sebentar tu sebab baca tu lah pendek. Sebab baca tu pendek. Jadi kalau mengikut ulama-ulama yang pegang dengan hak ni dan dia campur dengan hak lain ada dalam hadis tu, yang ni apabila habis tasyahud, habislah lah. Sekat tasyahud lah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad tak ada. Tak ada. Itu dia. Tak ada. Tu bangun solat. Lepas pada tasyahud tu bangun. Itu maksudnya tak ada doa, tak ada apa, tak ada dah lah. Kama sallaita ala Ibrahim, apa tak ada lah tu. Jadi hak dibaca dalam tahiyat akhir tu, hak selawat ke apa pun ada, hak ni tak ada. Mengikut mereka. Tapi kalau mengikut Syafi'i ada lagi selawat pada Nabi tu, cuma tidaklah tahap wajib. Baru ni kita sudah jumpa dah kan ada 2 pendapat Syafi'i. Ada yang mengatakan wajib situ, ada yang mengatakan sunat saja. Kalau tak baca pun tak apa, sekat tasyahud saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kah apakah? Dan seperti dalam tahiyat dulu. Gitu. Lepas tu selawat tu sunat saja. Allahumma salli ala Muhammad. Sekat tu ya. Dia pun tiba sekat tu ya. Mana hak lebih lagi tak ada. Hak lebih lagi tak ada. Dalam tahiyat yang pertama. Gitu. Jadi kita tengok. Ka'annahu ala radf. Jadi 2 pendapat tadi kita sudah sebut dah. Lam yalbas idza rafa'a ra'sahu min as-sujud fi hatain ar-rak'atain. Tidak. Ini dhaif, dia kata yang kita sebut yang pertama tadi. Lepas pada tu gitulah.
Ka'annahu 'ala radf. Itu sebelah pada muka surat 330 tu, boleh tengok situ. Jadi Syu'bah kata semacam dia di atas batu panas. Syu'bah pun kata, kami pun kata, atau saya kata dalam satu nuskha yang lain, dia tu bangun kau. Mana kamu sebut apa nama ni, seperti duduk atas batu tu, maknanya dia tu bangun kau. Gitu. Jadi tok guru dia kata, iaitu Sa'ad bin Ibrahim, dia tu bangun lah. Mana duduk sebentar. Duduk sebentar je. Jadi di situ dalam riwayat yang lain disebutkan, mana tok guru dia tu dia gerak bibir dia. Jadi sehingga anak murid ni Syu'bah ni tidak dengar molek. Waktu dia kata, dia tu bangun kau. Lepas tu baru dia sebut, dia tu bangun lah. Dia tu bangun. Dia sebut qahar tu. Lepas tu dalam Tirmizi pun ada juga hadis ini. Dalam Tirmizi pun ada juga. Selepas mengemukakan hadis ini, Tirmizi kata gini, wal amal ala hadha 'inda ahli al-'ilm. Ahli ilmu pegang dengan hak ni lah, beramal dengan hak ni, pakar hak ni, iaitu seseorang itu tidak lama duduk pada duduk yang pertama tu, pada duduk yang pertama, dan dia tidak lebih daripada tasyahud sikit pun hak lain, setakat tasyahud saja dalam tahiyat awal itu. Waqalu mereka berpendapat, ini Imam Tirmizi sebut ni, kalau dia lebih lagi daripada tasyahud, ni orang Hanafi pegang lagu ni, kalau dia lebih lagi daripada tasyahud walaupun selawat, fa'alaihi sajdatas sahw, kena sujud sahwi. Siapa tahu tu. Begitulah Sya'bi, diriwayatkan daripada Sya'bi dan orang lain, mana mereka ni pegang gitu. Qultu, kata pengarang ni, inilah juga mazhab Hanafi dalam masalah ini. Mana taklih tu taklih benar lah, bukan taklih main-main. Mana selawat taklih baca. Kalau baca siapa kena sujud sahwi. Mana sekat tasyahud sahaja. Sekat tasyahud sahaja. Setakat tasyahud sahaja gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, bukan semua Hanafi, mazhab Hanafi dia kata kena sujud sahwi belaka, tak. Ada juga yang mengatakan tidak, tapi tak bolehlah dia melakukan sesuatu yang makruh. Makruh kalau lebih daripada tasyahud. Baiklah. Bagi orang yang tak pakai hak ni, dia kata boleh lagi tambah selawat tu berdasarkan hadis yang lain. Dan hadis ini dia kata tak apa kemah ni. Kalau kita nak baca ni, tak kemah ni. Tak kemah mana? Abi Ubaidah. Cuba tengok. Tu kan? Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Abi Ubaidah an abihi. Abi Ubaidah meriwayatkan daripada ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Jadi anak dia Abu Ubaidah ni ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu sahabat, Abu Ubaidah tu tidak sahabat, tabi'i. Mengikut kebanyakan ulama mengatakan dia ni tak ada dengar daripada ayah dia. Itu masalahnya. Dia ni pada masa ayah dia mati, kecil telajak lagi, dia tak ada dengar apa-apa daripada ayah dia. Sebab itulah dalam kitab ni dia kata warrajih annahu la yasihhu sama'uhu an abihi. Mana tidak sahih. Mana bila dia tak ada dengar daripada ayah dia, dia dengar daripada siapa? Mesti dia ambil daripada orang lain. Ada orang tengah ni. Orang tengah tu siapa? Kalau selagi tak tahu orang tengah tu, tidak akan jadi sahih hadis ini. Sebab apa? Dikira munqati', putus. Bila putus, dhaif lah. Dhaif lah hadis ini. Dah bila dhaif apa yang dia mau kuat sangat nak pegang tu? Gitu. Tak boleh pegang, tak boleh nak hujah. Dah kalau dhaif. Gitu. Tetapi kalau kita tengok bawah ni dalam hasyiah nombor 2 bawah, Imam Tirmizi bila dia nak amalkan hadis ni, dia tajuk dia miqdar al-jalsatil wusta, kadar duduk hak tengah dalam sembahyang. Duduk hak tengah dalam sembahyang tu mana tahiyat awal tu lah. Duduk untuk tahiyat awal. Kalau dalam syarah
apa ni, Ibnul Arabi dia ada buat syarah Tirmizi ni. Nama dia Aridatul Ahwazi. Hak masyhur lah ni, hak saya baca syarah tu, hak ulama India tu, Tuhfatul Ahwazi, syarah Tirmizi juga. Ibnul Arabi ni dia ada tulis syarah juga, Aridatul Ahwazi. Dia kata apa dia? Hadithuhu indi sahih. Hadisnya bagi saya sahih hadis ni. Wa in hassanat Tirmizi, walaupun Tirmizi hanya mengatakan hasan. Tirmizi tidak angkat siapa sahih, tapi Ibnul Arabi kata hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tirmizi hanya letak hasan, mana hasan tu rendah lagi daripada sahih. Sebab apa? Sebab Tirmizi dia tengok ni lah, kalau kita kata sana Abi Ubaidah. Ibnul Arabi boleh jadi termasuk dalam orang-orang lain yang berpendapat dia ada dengan ayah dia. Sebab dia kata saat ni warrajah, hak lebih kuat, pendapat hak lebih kuat, iaitu dia tak ada dengar daripada ayah dia. Mana ada soal lagi pendapat hak tidak kuat. Hak tidak kuat. Kuat tidak kuat, dia orang ni kata tidak kuat, orang tu kata kuat. Mana betul? Bila dia kata kuat, dia dah dengar, bermakna bagi dia sahih. Sebab apa? Dari segi peribadinya tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Itu dia. Lepas tu orang-orang yang mengatakan baca tasyahud sahaja ni, dia tidak pegang dengan hak ni, dalam ni tak terang, cukup mana-mana pun dia tidak pegang dengan hak ni juga. Dia kata kita tengok dalam hadis-hadis lain banyak tasyahud saja. Tasyahud saja. Kalau ada pun hak sebut apa ni selawat tu, boleh jadi sekadar menunjukkan harus saja. Gitu. Sekadar tu. Tidak lebih daripada tu kata dia. Sekadar menunjukkan harus. Sekadar tu. Kita tengok hak kebanyakan sebut kat tasyahud saja. Sebab tu kita pakai hak tu, tidak pegang dengan hak ni kata dia. Hak ni tak boleh lah saat ni sebab tak kemak, tak kemak. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan lain-lain lagi, ramai lagi yang lain mengatakan kalau dalam tahiyat yang pertama ni, kalau lebih daripada tasyahud itu makruh, walaupun harus makruh. Gitulah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan selawat tu tetap ada lagi, molek lagi. Di situ. Maknanya sekurang-kurangnya sunat. Sekurang-kurangnya sunat. Gitulah. Kemudian babun fis salam. Ini panjang ni, kita kena berhenti sekejap lah. Wallahu a'lam.